Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi setelah sekian lama. Dalam episod yang lepas, saya telah bercerita tentang pemasangan longkang sap tanah di padang-padang bola ataupun di padang-padang awam. Kali ini saya ingin meneruskan perbincangan tentang pemasangan longkang sap tanah di padang bola. Bayangkan padang anda mempunyai masalah basah hanya di satu-satu tempat dan anda tidak mampu untuk memasang longkang sap tanah di seluruh padang, ataupun seperti saya dah pasang longkang sap tanah di seluruh padang tapi masih ada lagi 1-2 tempat yang mengalami keadaan basah. Maka dalam episod kali ini kita akan membincangkan tentang pembaikan simptomatik kawasan basah di sebuah padang bola. Jangan ke mana-mana. Hai, saya Nur Syakin, Director of Consultancy Sediran Berhad. Kepakaran saya ialah penjagaan padang dan rumput hiasan. Dalam video kali ini, saya ingin berkongsi cerita tentang bagaimana pengalaman saya untuk memperbaiki suatu kawasan yang basah di atas sebuah padang bola. Cara ini saya namakan sebagai pembaikan simptomatik. Kerana saya hanya lakukan kerja pembaikan di satu kawasan saja, bukan di seluruh padang. Satu kawasan menunjukkan simptom-simptom basah, maka saya cuba untuk menyelesaikan masalah kebasahan padang itu di tempat itu saja. Sama seperti perbincangan sebelum ini, langkah pertama yang kita perlu buat bila kita nak pasang longkang sap tanah ialah kita perlu tahu di mana kita nak buang air itu. Dalam konteks padang yang saya akan tunjuk sebentar lagi, saya kena cari longkang utama, kemudian saya kena cari longkang sisi. Untuk saya tahu di mana saya nak pasang longkang sap tanah yang baru, saya memulakan pencarian longkang sap tanah dengan mengorek di bahagian hulu longkang sap tanah kerana ia adalah kawasan yang paling hampir dengan permukaan. Kalau Cik Zul dapat cari 2-3 tempat dalam satu garisan lurus, saya boleh tarik benang atau tarik tali dan tanda di garisan lurus tu. Jadi longkang sap tanah saya yang saya akan tanam baru nanti akan masuk ke dalam longkang sap tanah yang sedia ada. Saya menggunakan alat yang dipanggil sebagai short cutter untuk membuat pemotongan yang lebih kemas. Sebab ingat, padang ni adalah padang yang akan digunakan dalam masa beberapa minggu kalau nasib saya baik. Kadang-kadang saya dah dapat panggilan telefon bahawa padang tu akan digunakan dalam masa 2 hari ataupun esoknya. Jadi saya terpaksa berhati-hati bila membuat sembarang kerja pembaikan. Penggunaan short cutter adalah yang terbaik kerana bila saya bongkar rumput tu, asalkan rakan sekerja saya letak di tempat yang betul, bila saya letak balik, dia akan bertemu dengan tempat lama dia juga. Jadi lebih senang untuk kita sama ratakannya selepas kita pasang longkang sap tanah di bawah rumput tu nanti. Di bahagian bawah short cutter, saya biasanya akan membuang tanah lama. Sebab kadang-kadang tanah lama tu adalah masalah kepada pergerakan air. Terutamanya kalau padang tu bukanlah padang yang saya bina sendiri. Jadi saya tak tahu pembinaan lama adakah mereka menggunakan pasir yang mencepatkan pergerakan air atau mereka ingin menggunakan pasir yang lebih murah yang mempunyai selut atau mempunyai pasir halus yang akan melambatkan pergerakan air. Jadi saya buang pasir lama, saya akan gunakan pasir baru. Pasir lama saya mungkin gunakan sebagai pasir untuk repair divert di masa akan datang. Saya tidak menggunakan sebarang jentera pengorek seperti mini excavator ataupun backhoe. Kerana saya bernasib baik, saya masih lagi mempunyai sisa pipe lepe ataupun pipe pelana dari segi jenama dia, yang saya tak perlu korek terlalu dalam kerana kalau pipe yang biasa saya guna adalah 4 inci ataupun 100 mm, pipe ini tak sampai 1 inci. Jadi walaupun di atas permukaannya saya perlu dalam 300 mm, di bawahnya saya tak perlu
korek hingga ke lagi 100 mm. Saya hanya perlu korek bawah daripada paip pelana itu saja. Kalau tuan-tuan lihat dalam video yang lepas, ataupun kalau tuan-tuan adalah pengikut saya di media sosial, ataupun tuan-tuan pernah mengikuti kursus saya sebelum ini, tuan-tuan akan tahu bahawa saya adalah pembenci kain geotekstil. Kerana pada saya, kain geotekstil akan melambatkan pergerakan air. Saya lebih suka menggunakan batu kerikil ataupun gravel di dalam pembinaan longkang sap tanah. Kerana gravel akan lebih cepat membantu pergerakan air berbandingkan dengan geotekstil. Tetapi dalam isu ini, saya tak boleh nak order batu kerikil yang datang dalam lori 10 tan hanya semata-mata untuk nak tanam lebih kurang 15 meter longkang sap tanah. Jadi saya terpaksa memasang kain geotekstil di atas longkang pelana. Di atas sahaja, pertama. Dan kedua, oleh kerana padang ni di bawah kawalan saya tidak akan meletakkan pasir yang mempunyai selut. Satu lagi benda yang saya benci adalah topsoil. Jadi saya tak akan gunakan topsoil. Sebab bila kita pasang topsoil tu yang mengandungi selut yang akan menyumbat geotekstil tu nanti. Jadi saya tak guna topsoil, saya hanya guna pasir. Saya yakin yang geotekstil di atas paip pelana ni nanti tidak akan tersumbat dalam jangka masa terdekat. Berbeza dengan longkang sap tanah yang dipasang oleh orang lain yang dah lah mereka pasang geotekstil keliling paip, lepas tu mereka letak topsoil di atas, lepas tu mereka roll lagi. Saya tak roll dan saya tak pasang topsoil. Seperti yang saya katakan, saya tidak menggunakan sebarang jentera untuk roll sebab itu akan merosakkan permukaan padang dan akan merosakkan paip di bawah. Di padang golf, bila kami dah pasang rumput, kami tak guna roller. Kami sama ada gunakan vibrating roller yang kecil yang tak sampai 1 tan pun, atau seperti yang dalam contoh ini, kami gunakan air. Air itu akan memadatkan tanah. Lepas tu kami akan letak balik rumput di atasnya. Ini adalah gambar yang diambil serta-merta lepas pemasangan longkang sap tanah. Saya tak syorkan ia digunakan untuk permainan, tapi padang ni boleh digunakan untuk latihan. Kalau di padang golf, kita akan tanda dengan cat untuk mengatakan bahawa ini adalah GUR atau Ground Under Repair. Walau bagaimanapun, saya yakin padang ini boleh digunakan seminggu selepas ini. Bila akar rumput disort dah mula turun ke bawah. Jika kawan-kawan mempunyai apa-apa soalan, komen di bawah. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe kepada channel ini supaya anda tidak terlepas video-video yang akan datang. Dengan harapan video seterusnya tidaklah mengambil masa terlalu lama. Terima kasih. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.